dan salam sejahtera semua. Kembali lagi kita di dalam podcast Borak Anak Muda. Tanpa kita sedari, kita telah pun berada di episod ke-8. Dan pada hari ini, seperti biasa, saya bukan keseorangan. Saya bersama pasangan saya. Saya, Zulaika. Hari ini kita akan membincangkan pasal tajuk kita adalah mana lagi hebat, China atau Amerika? Seperti biasa juga, pada setiap episod kami akan membawakan tetamu-tetamu yang istimewa kepada anda semua. Baiklah, tetamu pertama kita ada Saudari Maria. Apa khabar saudari? Sihat. Okey. Tetamu kedua pula kita bawakan kepada anda semua iaitu Saudari Aina. Okey. Dan tetamu ketiga kita bawakan Saudari Amal. Okey. Baiklah. Tanpa berlengah masa lagi, kita akan terus ke perbincangan kita pada hari ini. Okay, soalan pertama saya ingin bertanyakan kepada Saudari Mariam. Ada yang mengatakan Amerika masih lagi digelar sebagai kuasa besar di dunia ini. Namun ada juga yang mengatakan China telah pun mengambil alih kuasa baharu dunia. Jadi apa pendapat Saudari Mariam? Okay, terima kasih Saudara Aisyah. Okay, sebenarnya kita boleh dia melibatkan pandangan yang berbeza mengenai kedudukan geopolitik semasa antara dua negara ni. Jadi Amerika Syarikat ni dia telah lama dianggap sebagai kuasa besar dunia, terutama selepas kejatuhan Kesatuan Soviet. Negara ni dia mempunyai pengaruh yang signifikan dalam bidang ketenteraan, ekonomi dan budaya di seluruh dunia. Jadi di sisi lain pula, China ni dia telah menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa dekad terakhir, terutama dalam ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Seperti yang kita dapat lihat melalui inisiatif Belt and Road. Ini juga telah meningkatkan pengaruh di peringkat global dan ada pandangan yang menyatakan bahawa China mungkin mengambil alih kedudukan sebagai kuasa baru dunia. Jadi secara keseluruhannya, kedua-dua negara ni dia mempunyai kekuatan dan pengaruh yang besar. Dan hampir samalah antara dua negara ni. Faham? Sungguh teliti dan padat ya hujah yang diberikan oleh Saudari Mariam. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada soalan untuk Saudari Aina Sofia. Okey, Saudari Aina, saya nak tanya, bilakah titik permulaan negara China ni membangun? Baiklah, terima kasih kepada Saudari Zulaika atas soalan yang diberikan. Okay, jadi China ni dia telah mengalami banyak titik permulaan dalam sejarah pembangunannya. Namun jika kita merujuk pada titik permulaan pembangunannya, China dia sebuah negara yang bukan kepada pembangunan ekonomi dan infrastruktur moden. Perkara yang paling penting ialah apabila Republik Rakyat China iaitu RRC diasaskan pada tahun 1949 di bawah kepimpinan Mao Zedong selepas kemenangan dalam Perang Saudara China. Jadi selepas penubuhan RRC itu, China telah mengalami beberapa siri perubahan besar termasuk reformasi ekonomi bermula pada akhir 1970-an dan awal 1980-an di bawah pimpinan Deng Xiaoping. Okay, jadi pembaruan ini dia membawa kepada perubahan besar dalam struktur ekonomi China daripada ekonomi berteraskan sosialis kepada ekonomi yang lebih terbuka didorong oleh pelaburan dan ekspor asing. Okay, jadi dalam era moden sekarang, China telah menjadi salah satu kuasa ekonomi yang terbesar di dunia dengan pertumbuhan ekonomi yang ketara dan pelabuhan besar dalam infrastruktur. Oleh itu, kita boleh dikatakan bahawa pembangunan moden China ni dia bermula dengan pembentukan Republik Rakyat China tadi iaitu RRC pada tahun 1949 dengan banyak titik permulaan pembangunan yang penting berlaku sejak itu. Baiklah, terima kasih Saudari Aina. Jadi dapat kita fahami bahawa permulaannya adalah dengan pembentukan Republik Rakyat China. Okey, seterusnya saya ingin menanyakan soalan kepada Saudari Ahmad. Dari aspek apakah China ini bersaing dengan Amerika? Okey, baiklah. Terima kasih kepada Saudara Aisyah atas soalan yang diberikan sebentar tadi. Baik, soalan ini sangat menarik bila kita bercakap mengenai
dari aspek apa China ini bersaing? Kita boleh lihat bahawa China ini banyak bersaing dari segi ekonomi. China ini bersaing dengan Amerika dalam sektor ekonomi dengan usaha untuk menjadi kuasa ekonomi terbesar dunia. Melalui pertumbuhan ekonomi yang besar, pelaburan global yang besar dan inisiatif infrastruktur seperti inisiatif Belt and Road. China ini juga bersaing dalam teknologi, menumpukan pada pembangunan kecerdasan buatan seperti AI, teknologi 5G dan kecerdasan buatan untuk mencapai keunggulan dalam teknologi mereka. Dalam sektor ketenteraan pula, China ini juga meningkatkan perbelanjaan ketenteraan dan memodernkan angkatan tenteranya, termasuk membangunkan keupayaan ketenteraan di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur. Dalam diplomasi pula, China sedang membangunkan rangkaian Pakatan Serantau dan global serta menggunakan diplomasi ekonomi untuk meluaskan pengaruhnya di pelbagai bahagian dunia. Itu sahaja. Baiklah, kita dapat tengok bahawa China ni dia mempunyai pelbagai aspek yang dia tunjukkan kepada kita untuk bersaing dengan negara Amerika. Okey, baiklah, kita telah sampai ke penghujung podcast. Terima kasih kepada tetamu kita dan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami untuk kita bincangkan pasal tajuk China Mana yang lagi hebat, China atau Amerika. Sehingga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum.